أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita lagi sampai malam ni dalam keadaan Allah bagi iman. Allah bagi lagi kita Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam itu kekal sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla satu masa nanti. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi, Maghba Kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan tak lupa juga kepada rakan media Abang Nal dan juga Abang Fairuz kita daripada Kalam Ilmu Studio dan juga Fairuz Salam Production. Sihat no semua tuan-tuan? Baik, jangan lupa niat i'tikaf. Duduk elok, sanad elok, niat dulu. Siap nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jangan lupa niat, takut terlajak lain noh. Noh, yang tu. Dia pesan tutup iklan setiap kali kuliah lah. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita Tanbihul Ghafilin. Peringatan, pesanan bagi ghafil, orang yang ghafilin, yang lalai. Yang kita masih lagi berada dalam bab yang pertama, iaitu bab ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti hari itu berkenaan dengan yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang berpuasa takkan dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Dan juga siapa-siapa yang bangun qiyam pada waktu malam tapi tak dapat apa-apa daripada qiyam dia, hanya mendapat letih je. Sebab apa? Apabila mereka melakukan amal ibadah tersebut kerana manusia. Kerana manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seorang lelaki ni, dia mai jumpa Nabi. Dia mai jumpa Nabi, ni saya straight masuk terus tuan-tuan. Dia mukadimah tak boleh panjang. Lah ni yang syak cepat. Tengok jam lagi 30 minit nak isyak. Dia cepat. Ada seorang lelaki dia mai jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata, ya Rasulullah, aku ni bersedekah. Aku rajin sedekah, tapi aku niat aku memang untuk dapat redha Allah. Dan aku juga nak orang sebut aku orang yang baik. Dia sedekah, tapi dia niat memang, mula-mula memang niat untuk dapat redha Allah. Kemudian dia ingin juga disebut dengan gelaran yang baik-baik. Macam mana tu? Dua-dua dia nak. Pahala pun dia nak, redha Allah pun dia nak.
Gelaran yang baik pun dia nak. Maka turunlah ayat. Ni jenis golongan yang nak dua-dua. Turunlah ayat. Yang mana ayat ni tuan-tuan pun baca setiap hari. Tak pun kurang-kurang tuan-tuan baca hari Khamis malam Jumaat. Surah Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang benar-benar mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia lakukan amal kebaikan. Dan Allah Ta'ala sebut apa? Wala yusyrik bi'ibadati. Jangan sesekali mempersekutukan Rabbihi, Tuhan dia, berkenaan dengan ibadah dengan sesuatu pun. Maksud kata kalau hendak buat ibadah, tak boleh nak niat kerana orang lain, mesti kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, jadi seperti mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Furqan ayat 23, yang Allah Ta'ala sebut, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami meneliti semua amal ibadah yang mereka lakukan. Rupa-rupanya mereka lakukan itu bukan kerana Allah. Maka kami akan jadikan, Allah akan jadikan amal ibadah mereka itu haba'an manthura, debu yang bertaburan. Maksud kata apa? Zero, sia-sia. Sebab itulah dalam satu hadis yang Nabi menceritakan tentang 3 golongan. Hadis ni tuan-tuan duk pernah dengar dah, selalu dengar dah. 3 golongan yang akan dihisap paling awal dan akan masuk neraka paling awal. Hisap dan masuk neraka paling awal. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang mati syahid. Dia pergi perang tapi bukan kerana Allah. Mati dia. Bila mati tu, ingatkan mati syahid. Rupanya bila Allah Ta'ala tanya dia balik, hang pergi perang ni, apa nikmat yang hang buat setelah mana aku bagi ke hang? Dia pun jawab kepada Allah, ya Allah, aku pergi perang tu. Aku menggunakan nikmat sihat, kekuatan yang kau berikan kepada aku pergi perang sampai aku mati syahid. Apa Allah Ta'ala kata kat dia? Hang bohong. Hang bohong. Sebab hang pergi perang tu bukan kerana aku, kata Allah. Hang pergi perang tu sebab nak dapat nama. Hang nak orang panggil hang hero. Nak orang buat tugu kat hang. Nak orang bubuh nama jalan kat Rumah Kudung ni, nama jalan hang. Kan, Fairuz Yusof. Jalan Fairuz Yusof. Sebab apa? Ni bawa pergi razah. Hang nak orang kata lagu tu kat hang. Maka Allah humbankan dia ke dalam neraka Allah dalam keadaan diseret oleh malaikat. Dengan keadaan muka terbalik. Terlangkup di lantai neraka Allah. Golongan yang kedua, golongan Allahumma salli alaihi wasallam. Golongan yang rajin menderma. Hari-hari derma kepada Allah. Allah Ta'ala tanya dia, apa nikmat, apakah kebaikan yang hang buat atas nikmat yang aku bagi ke hang? Nikmat kaya. Maka dia kata, ya Allah, aku hari-hari derma, hari-hari sedekah. Dan aku sedekah itu semua di jalan kamu, ya Allah. Maka Allah kata, hang bohong. Hang sedekah tu bukan kerana aku. Hang sedekah tu sebab nak dapat pujian manusia. Hang nak bagi orang panggil hang gelaran dermawan. Hang nak orang bagi gelaran kat hang yang baik-baik. Maka masuklah hang dalam neraka aku. Diheret sama macam keadaan tadi. Dan golongan yang ketiga akan dihisap paling awal dan masuk neraka paling awal. Iaitu orang yang menuntut ilmu yang kita sentuh pada hadis hari itu. Pada pengajian kitab Tibyan fi Hamalatil Quran. Abu yang pertama itu. Iaitu golongan orang yang mengaji Quran. Orang mengaji ilmu, menuntut ilmu dan menjadi orang yang ada ilmu. Maka Allah pun tanya dekat dia. Apa yang hang buat dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu? Dia pun jawab pada Allah, ya Allah, aku gunakan nikmat ilmu yang kau berikan kepadaku di jalan kamu, ya Allah. Aku dakwah orang, aku ajak orang baik. Hang bohong. Allah kata hang bohong. Golongan yang tak ikhlas ni tuan-tuan, Allah beri gelaran kepada dia beberapa gelaran. Yang pertama, wahai pembohong.
Di akhirat sana nanti. Wahai pendusta. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kepada dia, wahai pelaku riak. Yang pertama tadi, wahai pendusta. Gelaran orang yang buat kerana manusia. Yang buat amalan ibadah, kebaikan kerana manusia semata-mata. Tak ikhlaslah, kita panggil riak lah riak. Yang pertama Allah Ta'ala panggil, wahai pendusta, wahai pembohong. Gelaran yang kedua Allah panggil daripada di akhirat sana nanti, wahai pelaku riak. Allah panggil, wahai pelaku riak. Gelaran yang ketiga yang Allah Ta'ala panggil kepada mereka, wahai pengkhianat. Wahai pengkhianat. Sepatutnya amanah ataupun ibadah itu hang buat kerana aku. Tapi hang buat semata-mata untuk manusia. Pengkhianat dipanggil pengkhianat. Maka itulah gelaran-gelaran yang Allah Ta'ala panggil. Pelaku dosa, pengkhianat, pendusta, pelaku riak. Aku tu, 4 gelaran. Betul cukup ada 4. Saya pun main ingat-ingat aku tu. Tak ikut susunan dah. Tapi 4 ni, kok mana pun Allah Ta'ala panggil, wahai pelaku dosa, pengkhianat, riak, Allah satu lagi pada. Pembohong, pendusta. Nasib ada orang catat. Tuan-tuan semua jadi Imam Syafi'i. Apa itu? Yang tu. 4 gelaran ni Allah Ta'ala panggil. Malahan di akhirat nanti golongan-golongan tersebut juga akan diperli oleh Allah. Hampir jumpa orang yang buat amal ibadah kerana mereka tu, pergi tengok mereka boleh buat apa. Hal tajiduna indahum jaza'an khaira. Tengok apa yang mereka boleh buat. Yang tu. Sebab itulah bila ada amal ibadah yang kita buat nak dua-dua, Allah Ta'ala sebut, hang nak buat amal kebaikan, niat mesti kerana aku. Yang tu. Kata hukama. Ni ayat dia cantik tuan-tuan. Kata hukama. Apa kata hukama? Siapa yang berbuat ataupun siapa yang melakukan amal ibadah tetapi bukan kerana Allah, maka sia-sialah amal ibadah dia. Siapa yang berkata, saya takut siksa Allah, tapi tidak hati-hati melakukan dosa, maka tak berguna kata takut pada Allah. Mulut kata takut, aku takut pada Allah, aku takut pada Allah. Duduk belah yang ketum. Contoh. Takut pada Allah, takut pada Allah. Takut Allah, takut. Kan, takut, tengah duduk tarik gam. Takut pada Allah, takut. Takut sungguh pada Allah, tapi mata duduk tengok orang. Tengok aurat orang. Duduk tengok benda lucah. Saya sebut benda lucah ni memang saya agak sensitif. Tuan-tuan, saya maklum kepada tuan-tuan lah. Yang mana tuan-tuan ada anak-anak ataupun cucu-cucu hak sekolah rendah ke sekolah menengah, tuan-tuan tolong pantau handset mereka dah. Ni saya tekankan sekali lagi ya, tolong. Tolong sangat-sangat tuan-tuan pantau telefon bimbit mereka, tolong. Ni saya beritahu sini. Tuan-tuan budak tahun 6 lah ni dah pandai dah semua benda. Ni saya sebut sebab kes sekolah saya. Kan? Budak ditangkap dengan melakukan perbuatan orang panggil la'an dalam kelas. Sama-sama jantan dalam kelas boleh pegang kemaluan masing-masing. Habis meta. Saya rasa salah saya sebab kita mengajak ni apa. Kemudian tuan-tuan dalam telefon bimbit sembang dengan rakan kawan, sama darjah 6. Saya ngajak sekolah rendah kan. Sama-sama sekolah rendah ni tuan-tuan darjah 6. Sembang pasal bak sabun. Tengok mesej tu tuan-tuan geli. Hang tunggu pukul 4 sekejap lagi aku nak VC hang. Tuan-tuan boleh bayang budak darjah 6 pikak lagu tu. Tu baru darjah 6 naik sekolah menengah tak tahu lagu mana jadi. Dalam grup ada lebih kurang 11 orang. Duk sembang benda-benda yang lok-lak dalam tu. So tuan-tuan tolong abang nasihat, tolong pantau lah. Jangan percaya kat anak 100%. Yang tu je saya boleh beritahu. Kan sepanjang saya menjadi guru selama 13 tahun, 14 tahun ni, jangan totally percaya kat anak kita 100%. Terutama dalam bab telefon bimbit.
Sebab tu saya pun kerah dengan anak saya sampai dia kata, anak hang ni tak bagi handphone langsung. Aku bagi waktu aku rasa dia perlu baru aku bagi. Contoh dia pergi pertandingan, perlu call kita sekali baru bagi. Kalau tidak tak pasal. Ada apa-apa muskilah, ada apa benda nak bincang, WhatsApp sekali main kat aku. Senang je. Saya buat lagu tu. Biar kita jadi ibu bapa yang kolot pun tak apa. At least kita usahalah kan, usaha. Kita cuba usaha. Yang tu tolong pantau tuan-tuan. Abang Azad, tolong pantau telefon bimbit. Yang mana tuan-tuan bagi handset ke mereka lah. Kan? Bayangkan sekolah rendah pun dah ada stok simpanan video lucah. Tuan-tuan boleh bayang sekolah menengah macam mana. Kan yang tu. No? Baik, sambung balik. Dan kata hukamah itu lagi, siapa yang niat nak buat baik, tapi dia tak buat pun. Aku nak ni, tapi tak buat pun. Rugi. Niat memang dapat pahala, tapi dia setakat niat. Rugi lah, setakat niat je lah. Kan? Rugi setakat niat. Maka, sama juga dengan tadi. Kan? Buatlah kebaikan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakhruju fi akhir zaman aqwamun yajlibuna ad-dunya bid-din fayalbasuna lin-nas julud ad-da'ani fid-din alsinatuhum ahla min sukar wa qulubuhum qulubudh dhi'ab. Yaqulu Allah Ta'ala, Abi taqtarrun am alayya tajtari'un fabi halaftu la'ab'athanna alayhim fitnatan tad'u al-hakim al-aqil fiha hayran. Nabi kata akan keluar pada akhir zaman. Hadis ni pun tuan-tuan pernah dengar. Yang mana akan ada satu kaum, satu golongan yang mencari dunia semata-mata dan menggunakan dengan atau platform agama. Dia cari menggunakan agama untuk mendapat habuan dunia. Yang kalau Nabi kata apa? Kalau pakai baju ni nampak macam kembas lah. Kan nampak macam tawaduk apa semua. Pakai baju pun pakai baju lusuh-lusuh. Kemudian kalau cakap al-sinatuhum ahlam min sukar. Kalau cakap lidah ni bawa keluar kalam ni, lemah lembut manis daripada gula. Terpesona dengan kata-kata dia. Tengok, cakap ni baik ni, bagus ni. Oh, dia ni tak boleh pakai, dia ni cakap mulut kasar. Tapi dia ni mulut bagus, lemah lembut. Nabi kata. Sedangkan rupa-rupanya mulut nampak lemah lembut, manis. Wa qulubuhum qulubuz zi'ab. Tapi hati mereka itu hati seperti mana serigala. Duk tunggu masa je nak terekam orang yang mereka duk kata-kata tu. Orang yang percaya kata-kata mereka. Ni akhir zaman Nabi sebut. Akan keluar golongan yang menggunakan agama untuk dapat habuan dunia. Cakap tengok, cakap bab akhirat saja. Cakap bab agama. Rupa-rupanya cakap tu sebab nak dapat habuan dunia. Tengok tawaduknya, pakai baju pun pakai baju biasa-biasa je. Cakap pun cakap lemah lembut, manis dengar. Rupa-rupanya ada udang di sebalik batu. Banyak pepatah kita ni, peribahasa kita, udang di sebalik batu. Dan tambah-tambah kita Sungai Dua terkenal dengan mi udang. Yang tu. Ida mi udang, satu lagi. Pak Ngah mi udang gitu. Udang di sebalik mi pun boleh ikut dah. Yang penting ada tujuan lain sebenarnya. Kata-kata mereka tu kata-kata yang tidak boleh dipercayai. Sebab apa? Hati mereka itu ibarat serigala yang tunggu masa saja untuk menerkam orang yang percayakan mereka. Ni pasti jadi lah tuan-tuan. Bila Nabi cakap pasti jadilah benda ni. Kan? Sama juga dengan keadaan yang berlaku di Palestin sekarang. Benda yang Nabi dah sebut. Kan?
Golongan orang tanya, macam mana Ustaz status di Palestin sekarang? Kok mana pun golongan Zionis, Yahudi, Bani Israel ni, mereka tetap akan pastikan Palestin tu nak jadi hak milik mereka. Dan mereka nanti akan kena sendiri di Palestin. Ini janji Allah. Kan? Sebab apa jadi lagu tu? Sebab kisah tu lah, tuan-tuan kalau buka tafsir. Tuan-tuan mengaji tafsir kan? Nanti tuan-tuan buka surah Al-Baqarah. Ni saya mengajaklah tafsir tapi bukan di sini, di Masjid Dobigat, Masjid Syekh Yusuf. Tafsir. Bagaimana diceritakan golongan Yahudi kan, Bani Israel ni lari pada Fir'aun tu. Ingat tak? Kemudian mereka, Nabi Musa tolong mereka sampai lari-lari, sampai ke Laut Merah terbelah apa, mereka pun selamat apa semua. Ingat tak? Lepas tu Fir'aun pun mati. Mati di laut. Dan ketika tu tuan-tuan, Nabi Musa bawa berapa orang? Umat dia? Lebih kurang 70,000. 70,000. Ada berapa golongan? 12 kabilahan. Tuan-tuan kalau buka tafsir Ibn Katsir adalah cerita ni. Yang pokok ketegak yang duk lawan ni adalah sebahagian daripada 12 golongan tu. Sebab Nabi Musa pernah sebut kepada 12 kabilah tu, 70,000 orang. Lepas ni kita akan pergi Palestin. Kan? So, mereka duk berasa, lah ni golongan tu duk berasa, tu tanah mereka lah. Walhal itu perjanjian Nabi Musa dengan Bani Israel waktu tu. Waktu zaman Nabi Musa, tiba-tiba hal lah ni duk claim kata mereka punya lagi. Lagu tu dah cerita dah. Mereka akan ambil dan akhirnya mereka pun akan dikebumi, bukan dimatikan di sana. Akan dibunuh di sana. Kan? Yang tu. Bila tu tak tahu. Kan doa tuan-tuan, tak boleh nak pi perang macam kita tak boleh nak pi perang, ialah semayang buat kursi perang pada dia. Kan? Tak boleh nak pi perang tuan-tuan, jangan lupalah sombanglah serba sedikit kod agensi badan bukan kerajaan kau ataupun sahabat-sahabat yang tuan-tuan kenal. Saya dulu ada seorang sahabat tuan-tuan. Tapi dah ni saya dah kontak call dia pun tak dapat dah, tak tahulah hidup ke tak. Dan dulu dia memang saya kerap video call dia. Kan Muhammad Ahmad bin Sulaim nama dia, orang Palestin di Gaza. Dia tunjuk gambar tuan-tuan. Saya kata pagi tadi makan apa? Dan tanya dia. Dia tunjuk gambar makan roti dengan carrot. Allah kesiannya. Kita roti canai ke sarang burung kot. Dah sungguh tuan. Tengok dia makan roti ais roti pita kering dengan carrot. Carrot tu dia buat style apa? Mukhalal apa? Jeruk. Dia buat jeruk, so carrot tu jadi masa-masa masin tu. So dia makan roti, makan tu je. Saya tanya, apa tak ada daging? Tak ada daging, nak cuma daging susah, dia kata. Kan? Makan tu pagi. Saya tengah hari. Saya tengah hari. Rata. Rata. Makan tengah hari pada. Makan tu juga kot dia dah. Kita ni, waktu kita duk tanya dia pagi tadi, baru kita makan roti canai sarang burung. Tu tak fikir tengah hari lagi nasi kanak Sulaiman bubuh sotong beranak, 2 ketui ayam paha belah kanan. Kan paha tu tak kira lagi telur rebui. Macam-macam kita makan tu dah sampai naik gemuk ni. Tu tak kira malam lagi bubuh tutuh tom yam, paprik, 3 rasa semua keluar. Dan saya WhatsApp dia, aku messenger dia 2 tahun sudah. 2 tahun sudah waktu PKP. Betul saya call dia tak dapat dah. Kan call dia tak dapat. Yang tu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kenalan-kenalan yang betul, salurkanlah. Kan memang dulu saya adalah sedikit sebanyak takut juga kadang-kadang orang duk minta yayasan-yayasan ni kan. Yang mana yang boleh diyakini, tuan-tuan hulurkan sumbangan. Contoh Aman Palestin tu memang dah lama dah. Dia pun memang trusted kan. Dia memang trusted. Yang tu. Ataupun ni ada Ustaz Nadir kan, boleh lah, yang tu orang lama duduk sana. Yang tu kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sumbang pun tak mampu tuan-tuan, jangan tinggal doa. Yang tu je, jangan tinggal doa. Alah tak apa depa, tuan-tuan tak kenal kita tak apa kan, tak kenal kita senang cakap lah kan, kenal kita habuan nanti. Yang tu kita beras tak ada pun kalut dah. Beras tak ada, kalut dah kita. Beratok dekat 94 Matang Buruh nak beli beras 5 kilo RM1 pun, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Lepas subuh batok dah.
Kita tahu lah kita orang Sembilan Batang Meluh. Kan, nak beli nasi lemak bagi tu dia orang batok, ya Robi, ya Karim. Kan, 1,500 orang mai nak ambil berai beras. Tu baru pasal beras. Tuan-tuan bayangkan mereka diputuskan bekalan makanan, minuman, air, elektrik. Allah tak boleh hidup. Kita tak ada internet pun gelabah bewok dah. Buka-buka TV, internet tak ada, Astro tak ada contoh. Tak payah semalam. Berapa ramai duk marah RTM tak buat live. Pasal bola pun mengamuk dah. Pesta bola Merdeka. Belum hantar kena bom dengan Palestin, dengan Israel lagi. Itu. Jadi tuan-tuan doa lah. Doa jangan tinggal lah. Doa buah Melayu pun tak apalah, doa kat mereka. Yang tu. Dan golongan yang tersebut, golongan yang cakap manis pun duk mainkan agama ni tuan-tuan, Allah akan berfirman kepada mereka, apakah terhadapku pun mereka akan bermain-main dan berlawan dengan kebesaranku. Kata Allah, aku bersumpah akan menurunkan kepada mereka fitnah ujian, sehingga seorang yang berakal tenang akan bingung. Apa maksud dia? Jangan lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh menjadikan kita ni, hak mana kita rasa bagus, tiba-tiba kita sendiri akan jadi bingung dengan keadaan yang kita ada sekarang. Tuan-tuan, kebanyakan penyesalan ni berlaku waktu bila? Tak lain tak bukan tuan-tuan waktu mati. Sebut Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim. Kan saya tertarik dengan satu video tu tentang pendosa yang ingin bertaubat pada Allah. Ni ibarat. Kapal terbang. Ini dalam ni kapal terbang. Ni kapal terbang. Contoh. Dalam kapal terbang ni, pesawat ni tuan-tuan, ada orang yang mempermainkan agama. Ada orang yang alsinatuhum ahlam minas sukar. Kata-kata mereka ni lebih manis daripada gula depan orang pelakon baik. Ada pecah amanah, makan rasuah, ada pencuri, ada pengkhianat. Semua ada dalam ni. Satu hari mereka ni nak pergi berhibur. Nak pergi mana? Bangkok. Contoh. Dia kata Bangkok senang. Nak cari apa? Nak main gambling pun senang. Yalah, makan rasuah belambak. Duit haram. Pi gambling pun tempat haram. Cabut betul dalam makan benda haram. Pi gambling, pi tempat haram lagi. 2 kali haram. Haram kuasa 2. Kan orang tua-tua dulu panggil haram jadah apa? Haram jadah. Tak tahulah haram jadah tu sama ada haram jadah. Kan Masjidil Haram ke Jeddah tak tahulah. Orang Malaysia haram jadah tu. Dan waktu dalam perjalanan ke Bangkok ni tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah flight mereka tu rosak, mengalami masalah teknikal dan akan terhempas. Dan on the way nak terhempas, dan dalam nak terhempas tu tuan-tuan, ni dalam ni yang pendosa apa? Yang buat jahat semua duk Allahu Akbar. Tahu pula Allahu Akbar. Sebab apa? Waktu nak tempah baru tahu Allahu Akbar. Sebab tahu sekali dia nak mati. Tu je. Sama juga dengan Fir'aun. Kan waktu dia dah lemah-lemah tu, dah nak mati, dia kata apa? Aku beriman. Aku percaya dengan Tuhan Musa dan Harun. Tahu dah dia pun. Tapi Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Sebab nyawa dah sampai kengkung. Kita ni sampai bila? Tunggu nyawa kat kengkung. Lepas pada tu tuan-tuan, taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyazubillah. Jadi golongan sama. Penyesalan itu berlaku waktu bila mati, rugi lah. Rugi. Buat amal ibadah sikit punya banyak atas muka bumi ni. Kan baru sedap. Aku buat ni semata-mata bingung. Dia bingung. Aku buat bukan kerana Allah. Aku buat sebab nak dapat nama. Nama dapat dah. Kan? Fairuz penderma contoh. Orang panggil apa?
Oh ni ustaz, ustaz baik ni, ustaz baik. Contoh orang kata. Tak boleh panggil dia orang alim. Dia nak orang berkata lagu tu kat dia. Jadi dia dapat dah benda tu. Tapi bila di akhirat nanti dia akan dalam keadaan bingung. Dia buat amal ibadah banyak tapi tak ada apa. Tuan-tuan yang tu. Clear no? Baik. Dan ketika mana nanti diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat baik ni tuan-tuan mesti kerana Allah. Dan paling cantik apabila kata Imam Abu Lais Samarqandi, buat baik kalau untuk ditiru orang dan orang buat tu dapat pahala sebab orang tiru. Tapi kalau dia buat baik, nak bagi contoh, buat baik, contoh dia buat baik, nak bagi contoh ke orang. Bukan untuk riak, nak bagi contoh supaya orang pakai-pakai buat baik. Kan dia baca Quran, mudah-mudahan orang pakai-pakai baca Quran. Dia sedekah dengan niat, mudah-mudahan orang ramai. Yang tu tak apa. Dan dia juga akan dapat pahala atas kebaikan yang orang buat, atas tengok dia buat. Clear. Yang tu. Banyak tuan-tuan, banyaknya orang sebenarnya yang zaman Nabi, banyak orang masuk Islam sebab tengok perbuatan Nabi. Kita ambil seorang contoh, Sahil. Sahil bin Tu'thari. Sahil At-Tusari. Sahil ni tuan-tuan, baik dia habis meta. Sabak dia tu habis meta. Boleh faham kau habis meta? Sabak dia tu, dia ada seorang jiran sebelah rumah kafir, zimmi, majusi. Sebelah rumah dia. Sahil ni. Sebelah rumah dia ada orang kafir, majusi. Sembah api. Tuan-tuan, dia duduk sebelah rumah. Rumah si majusi tu tuan-tuan, bocok. Tangki najis bocok. Hari-hari menitik masuk rumah dia. Ayak taik masuk rumah. Boleh faham tu. Ayak taik rumah majusi tadi, masuk rumah dia hari-hari. Tuan-tuan boleh buka kisah ni dalam kitab Kabair. Sini siapa mengajak Kabair? Saya Aslam, nanti sampailah kisah tu. Tapi lambat lagi ya kot. Kan tajuk yang kau berapa puluh tau. Itu. Tak pun tuan-tuan beli kitab baca tu. Kan pergi ke asal ni beli kitab baca. Jangan tunggu ustaz ngajak baca dulu. Kemudian apa ayat taik tu duduk masuk hari-hari rumah dia. Tuan-tuan, Sahil ni baik tak baik tuan-tuan. Dia ambil bekas, dia tadah. Dia tadah tempat ayat nimpah turun ayat taik tu. Dan tuan-tuan, setiap malam dia pergi buang. Setiap malam pergi buang, buh balik. Setiap malam pergi buang, buh balik. Setiap malam pergi buang, buh balik. Bagus. Hak majusi ni tak tahu. Sampailah satu hari Sahil ni sakit yang teruk yang membawa kepada ajal dia. Nak mati. Sakit yang nak mati. Sakit yang nak mati punya pasal tuan-tuan. Dia kata, weh tolong pergi panggil sat jiran aku kat sebelah rumah. Jiran majusi tu main rumah dia. Ya Sahil, pasal apa Sahil? Tolong aku sat boleh tak? Awak hampir kat ujung tu pergi buang sat tangki tu. Pergi buang besen tu. Benda apa tu? Kata. Tu dah najis rumah hang duk masuk rumah aku sebelum ni. Tu dah najis pada rumah hang yang masuk rumah aku sebelum ni. Dan aku setiap pagi aku akan tahan busuk dia. Aku hanya buang pada waktu malam sebab tak mau bagi orang tengok. Sekali kalau orang tengok, sekali orang kecam hang. Oh punya bagus Sahil tu. Kalau kita tuan-tuan ayak tangki rumah jiran, ayak taik masuk rumah kita. Oh Allah tak seduk. Pasal lah kucing berak kat rumah pun mengamuk. Betul tak? Kucing jiran main berak kat rumah kita pun bergaduh perang dunia ketiga. Kalah lebih teruk daripada Israel lawan dengan Palestin ni. Baru kucing berak. Tu belum orang berak. Ni orang berak. Taik orang. Dia kata apa? Aku selalunya setiap pagi aku tahan busuk tu. Aku boleh tahan busuk tu. Dan aku buang pada waktu malam sebab aku tak mau bagi orang tengok. Loh hang memang buat selama ni. Awak tak abang aku. Saja aku tak mau nyusah hang. Tuh punya bagus Sahil. Dan kebaikan Sahil ni tuan-tuan. Bila majusi tu tengok lagu tu punya pasal. Terus angkat tangan. Kata suarakan tanganmu. Hulurkan tanganmu wahai Sahil. Terus dia pun masuk Islam. Jalan. Jalan ke azan?
Ni terus ke berhenti? Tuan-tuan pun tak tahu, saya terus lah. Tuan-tuan buat muka confuse ingat saya ni, saya pun buat confuse ke. Dah ada majlis kat jalan, ada hat nazana, saya pun duk confuse lah. Kan, baik. Jadi tuan-tuan, bila jadi lagu tu, Majusi masuk Islam. Sebab apa? Baiknya Zahil tu. Sabak dia habis meter. Kita pun tak sampai terah tu punya sabak tu. Clear? Kadang-kadang perbuatan yang baik ni dia menarik minat orang. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat baik pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebaikan itu turun kepada Majusi tadi. Terus masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Clear tuan-tuan? Nak buat apa? Dengan ini bahawasanya amal yang ikhlas itu lebih baik daripada perbuatan yang tidak ikhlas. Buat sikit tapi ikhlas itu lebih baik. Sebab apa? Pasti dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Nanti di akhirat sana nanti yang mana orang yang melakukan amalan tapi tak ikhlas kerana Allah, akan dicatat amalan mereka dalam sijin. Apa itu sijin? Kitab amalan kejahatan. Clear? Tapi kalau orang itu benar-benar buat ikhlas kerana Allah, walaupun sikit, maka akan dicatat di dalam kitab Illiyin, kitab amal kebaikan. So kita pilih. Kita nak dapat habuan dunia ataupun nak dapat habuan akhirat. Sebab apa orang tak mau pulun akhirat? Sebab apa sedap di dunia? Sebab nampak hasilnya dirasai, dapat pangkat, dapat pujian, dapat gelaran, datuk, apa semualah. Buat baik sebab nak dapat datuk contoh. Dia pulun buat baik, pergi masuk rumah orang, apa semua, buat baik apa semua. Kena usaha sikit lah nak dapat datuk ni. Kan, kalau tak buat kerja, orang tak nampak. Dia pun buat memang datuk pun dapat. Maka dia dapat habuan dunia. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah mereka dia itu akan dicatatkan dalam kitab sijin, kitab amalan kejahatan. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, jadi janganlah kita menjadi orang yang pertama yang ketika mana mati nanti menangis-nangis kerana penyesalan. Kalau tuan-tuan buka ayat Quran ni tuan-tuan, banyaklah yang menyatakan tentang penyesalan manusia. Dan penutup tuan-tuan, sebelum mana kita berhenti kuliah hari ini, saya nak ambil satu kalam-kalam orang. Kalam seorang pujangga ataupun hukama. Hakim, orang yang cerdik pandai. Tuan-tuan, kalam ni kalam yang popular. Orang yang ikhlas itu ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikan dia sebagaimana dia menyembunyikan perbuatan jahat dia. Itu ikhlas. Itu puncak ikhlas, kata hukama ni. Dan pun ada pendapat lain pula. Itu pendapat pertama daripada hukama. Hukama tu maksud dia ahli cerdik pandai, ramai lah maksud dia ramai. Hukama jamak. Plural. Ramai. Dan kata lagi seorang hukama, dia kata apa? Puncak keikhlasan itu adalah tidak inginkan pujian orang. Oh, nak jaga susah tuan-tuan. Kan? Sebab manusia ni dia terpesona dengan pujian manusia. Kan? Pi shining kereta nak bagi orang tengok, contoh ni contoh. Tu baru bab tu. Shining kereta sanggup. Siapa? Orang tengok. Kilat sikit. Tukar ngerim tiap 6 bulan sekali. Tanya, weh garang tak rim aku? Garang tak rim aku? Nak bagi. Tu baru bab kereta kan. Takutnya disambung sekali dengan bab amal ibadah. Weh, hang ni rajin pergi masjid tau. Biasalah kita toto lagu ni. Okay, padahal dia seronok orang kata dia. Dia seronok orang kata dia main rajin main masjid. Hati-hati tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti tekan ini. InsyaAllah nanti kita akan masuk tajuk yang kedua.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, ya Allah. Kurniakan kepada kami, rezekikan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada melalui jalan yang salah itu, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah kami. Lindungilah kami, ya Allah, daripada keburukan perangai, keburukan akhlak, keburukan amal ibadah. Jauhkanlah kami juga, ya Allah, daripada keburukan hawa nafsu yang sentiasa mengajak kami ke arah kemaksiatan. Hawa nafsu yang menimbulkan hati kami menjadi ego dan sombong. Sombong dengan kekayaan, sombong dengan pangkat, sombong dan bangga dengan amalan ibadah, sombong dengan jawatan dan sebagainya. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada keburukan hawa nafsu seperti berikut. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah. Lindungilah kami daripada bahayanya penyakit-penyakit yang ada di atas muka bumi ini, ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa dammir a'da'ad-din. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara Islam kami, ya Allah, di Palestin, dan kau hancurkanlah, musnahkanlah musuh-musuh agamamu, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah, salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.